Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita pada perumpamaan yang berikutnya. Allah SWT membuat perumpamaan berkenaan dengan orang-orang yang tidak mahu kepada hidayah itu seperti hemar. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Muddathir ayat 49 sehingga 51, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah." Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah, maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan Al-Quran, seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari, melarikan diri ketakutan dari singa. Jadi Allah SWT buat perbandingan di hujung surah Al-Muddathir ini. Golongan yang tidak mahu, golongan yang berpaling daripada hidayah Allah Ta'ala, dalam keadaan hidayah itu telah jelas. Di mana Nabi yang menyeru kepada hidayah itu benar-benar ikhlas dan mempunyai sirah hidup yang dapat diteladani. Jadi mereka ni Allah SWT mensifatkan mereka itu sebagai binatang hemar yang liar. Hemar liar. Dan hemar itu sendiri adalah satu perbandingan yang dibuat untuk menyatakan kebodohan, tidak ada akal. Itu mengapa Allah SWT mengangkat hemar di sini sebagai perbandingan. Cuma hemar ni dia lari daripada singa untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi orang musyrik ni, orang kafir ni lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari yang menyebabkan mereka itu binasa. Jadi sifat mereka sebagai keldai liar, tidak mempunyai akal langsung. Dia akan lari dalam keadaan tak tengok kiri kanan dah. Mereka lari untuk menyelamatkan diri. Tetapi Allah SWT sebut di sini sebagai celaan terhadap kaum tersebut kerana mereka melarikan diri daripada petunjuk hidayah. Mustanfirah ni, dalam ayat ni kita tengok, yang pertama, himar tu sendiri, humur. Humur tu jamak kepada himar. Mustanfirah ni satu dengan makna melarikan diri sambil mengerah pihak lain melarikan juga. Mana dia bukan lari seorang, pakak-pakak lari belakang. Jadi kalau lari biasa tu dipanggil nafirah. Tetapi ini mustanfirah. Dalam keadaan mereka tu menggesa, yang lain itu lari juga. Mengerah, orang lain itu lari juga. Satu lagi, mustanfirah ni, mana lari tak tentu hala. Tak tahu nak gimana. Tu boleh juga. Mana orang musyrik ni, orang kafir ni, bila jelas ditunjukkan ini jalan tauhid, jalan fitrah, agama yang benar, bukti daripada Al-Quran, mereka tak sih. Jadi mereka tu dia akan pergi kepada sama ada kekal dalam agama dia yang asal, ataupun dia ambil agama-agama lain. Mana tak sudah, tak selamat juga. Mana mereka lari tu tak tentu arah. Tak tahu hala tuju. Jadi perkataan lari ni farrat, dia lari daripada singa. Mana takut. Jadi farrat tu mana lari. Kita sebenarnya kalau kata lari, itu ada disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Kena pergi dengan cepat. Itu sikap orang beriman.
Orang beriman dia lari menuju kepada Allah Ta'ala bersegera. Berbeza dengan orang musyrik, orang kafir ni, dia lari meninggalkan Rasul. Sebab dia takut. Dia takut tu mungkin kerana takut bila mendengar ayat-ayat tentang ancaman. Tapi sebenarnya lari itu, sepatutnya lari meminta perlindungan dari Allah Ta'ala. Itu sepatutnya. Dan ayat ni juga bila sebut kepada kita min qaswarah, takut kepada singa tu maknanya pendakwah hak sebenarnya dia kena bersifat seperti singa. Maknanya berani. Berani. Maknanya orang yang mendakwahkan manusia kepada kebenaran, dia tidak boleh bersifat takut. Nama kata tak boleh, dia kena berani. Berani itu lebih daripada singa. Maknanya di antara sifat orang yang berdakwah, memberi nasihat kepada orang ni, dia kena lebih nyata sifat berani dia tu. Dia kena, sebab kalau kita tengok dalam konteks pendakwah ni, dia kata kita ni sebenarnya kena banyak targhib, banyak sebut pahala, suruh orang beramal. Tolak asa berkali dah. Jadi tolak tepi. Jadi kita adalah menunjukkan sisi-sisi yang indah daripada Islam. Adapun berkenaan dengan berdebat, berhujah, ayat-ayat tentang neraka, azab tu kita sipel. Dia kira lagu tu. Dia kira biar orang nampak Islam tu molek. Satu sudut betul, tapi satu sudut tak boleh, dia kena serentak. Sebab manusia tu kalau dia berminat, tak apalah targhib, dia akan masuk Islam. Tetapi kalau dia engkar, dia bantah ataupun dia pula tuduh kita sebagai golongan pemecah belah, golongan yang sesat, maka pada ketika tu kita kena tegakkan hujah. Kita kena berani menyatakan kebenaran Islam. Jadi daripada ayat ni, orang yang mendakwahkan kebenaran, dia kena jadikan sifat berani itu adalah sifat dia yang paling menonjol. Bukan kata malu-malu nak menyampaikan Islam. Tidak. Tapi maksud asalnya berkenaan dengan ayat ni, iaitu sikap orang-orang kafir yang tidak mahu menerima kebenaran itu. Jadi mereka tu tengok je. Padahal singa tu bukan nak kejar dia pun, tapi dia sudah takut dah. Itu kena tengok National Geographic. Kemudian perumpamaan seterusnya masih lagi berkaitan dengan hemat. Hemat. Tadi surah Mudaththir, ni pergi kepada surah Jumaah. Sebab itulah bagi Ibnul Qayyim di sini, walaupun tidak mengikut tertib surah-surah dalam Al-Quran, tetapi dia nampak ada sedikit persamaan lepas daripada satu amsal, dia akan bawa amsal yang lain. Dalam surah Jumaah, Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawab dan ditugaskan, yakni mengetahui dan melaksanakan hukum Taurat, kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti kalda yang memikul bendera kitab-kitab besar, sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ayat ni Allah Ta'ala telah kiaskan, menganggap sama berkenaan dengan golongan yang mendapat kitab, yang mana tujuan daripada mendapat kitab itu, maknanya orang Yahudi, mereka mendapat kitab Taurat supaya mereka beriman, cuba faham kandungannya, beramal dan mengajak manusia kepada kandungan itu. Tiba-tiba dia menyalahi maksud kitab itu diturunkan. Mereka hanya menghafal saja.
Jadi bila begitu mereka tidak dapat tadabbur, tidak dapat faham, mengikuti isi kandungan, dan mereka tidak jadikan itu sebagai pemutus dalam dalam persoalan hidup mereka. Jadi mereka itu ibarat seperti keldai yang membawa kitab yang besar. Pak keldai ni dia tak mengaji. Jadi ini juga menunjukkan kepada kebodohan. Walaupun ada di atas mereka itu sesuatu yang boleh menyebabkan mereka cerdik, tapi tak jadi cerdik juga. Itu ibarat orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni ada kitab kepada mereka, dan mereka kalau baca, memang baca sungguh lah. Kita boleh tengok suasana orang Yahudi tu dalam apa tu, kuih dia tu sinagog ke apa, sampai gomo dia baca kitab. Mereka memberi perhatian kepada pembacaan kitab, tetapi dalam kitab tu terkandung tentang kedatangan Nabi SAW, tetap mereka tidak mahu menerima. Jadi ibarat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada mereka itu adalah seperti keldai. Hanya mendapat bebanan sahaja. Keldai itu bawa berat saja. Begitu juga orang yang bawa kitab ni, Yahudi yang terima kitab Taurat tu, dia habis masa dengan baca, tapi tak faham pun apa yang dikehendaki oleh Taurat. Sebab apa? Sebab dalam Taurat tu menyebut tentang kedatangan Nabi, sebagai Nabi akhir zaman, tapi mereka kata tidak, ke Nabi Muhammad. Jadi itu sikap orang-orang Yahudi yang tidak cuba untuk memahami, kita kata ramalan yang Allah Ta'ala telah buat dah tentang kedatangan Nabi SAW. Jadi perumpamaan di sini kita boleh tengok, hemar yang menanggung beban beratnya kitab yang dia bawa, itu samalah seperti Yahudi yang menanggung susah payah belajar dan membacanya. Dan ayat ni walaupun ditujukan kepada ahli kitab, kena atas motek kita juga, orang Islam ni, walaupun konteks ayat tu ditujukan kepada ahli kitab yang yang tidak beramal mengikut tuntutan Al-Quran, tuntutan Taurat mereka, maka ini juga diperingatkan kepada orang-orang beriman yang mana mereka dapat kitab, dapat Rasul, ada hadis, ada sunnah Nabi, tetapi mereka tidak cuba ikut. Jadi mereka rasa mereka pegang tu sebagai betul, sebagai pandai mereka tu, dengan tradisi ke apa semua tu, sedangkan apa yang Allah SWT turunkan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu menjadikan kita ni orang yang cerdik. Dan kalau kita tengok dalam surah ni juga, dia dinamakan surah Jumaah pun ada kaitan juga. Ada kaitan juga. Orang Yahudi dia cuai terhadap menjaga hari Jumaat. Orang Yahudi ni dia macam orang Islam juga, kena memuliakan, kena mengagungkan hari Jumaat, tetapi mereka pilih hari Jumaat, hari Sabtu. Dari segi ketetapan Allah Ta'ala untuk manusia ni, daripada Nabi Adam sampailah akhir zaman, kena ingat kepada Allah Ta'ala secara khusus pada hari Jumaat. Tapi orang Yahudi, dia rasa dia cerdik, dia pindah kepada hari Sabtu. Sebab dia kata Allah Ta'ala cipta alam semesta ni kan, langit bumi ni dah, dia letih, Allah Ta'ala letih, maka dia pun berehat, Allah Ta'ala berehat pada hari Sabtu. Jadi hari Allah Ta'ala berehat tu kita banyakkan ibadat, kata dia. Itu kesesatan mereka. Kemudian bila pilih hari Sabtu, mereka tak jaga pula. Mereka rasa cerdik. Hari Sabtu kan, cerita Ashabus Sabti tu, dia sekat ikan tu dah. Dia sekat ikan hari Sabtu. Larangan buat aktiviti ekonomi pada hari Sabtu, tapi mereka hanya sekat hari Sabtu tu. Hari Ahad mereka pergi ambil.
Tapi sibuk juga. Sibuk juga mereka tu pada hari Sabtu tu. Walaupun mereka ambil hasil pada hari Ahad. Itu panggil helah yang mereka buat kepada Allah Ta'ala. Mereka anggap cerdik. Tapi sebenarnya lebih teruk daripada hemah. Jadi hukumnya dia tu Allah Ta'ala tukar kepada kera. Ashabus Sabti. Dia ada cerita. Cerita orang Yahudi. Dia balik. Hari Sabtu tu lah. Dia balik daripada tempat ibadat dia. Dia jumpa emas. Ada emas toko atas jalan. Jadi kalau ikut agama dia, apa-apa bentuk aktiviti ekonomi, kutip bagai jatuh, luqatah pun tak boleh hari Sabtu. Jadi dia nak buat macam mana? Ambil tak boleh sebab hari ni hari Sabtu. Dia buat mana? Dia pecah jubah dia tidur situ. Tunggu esok hari Ahad tu baru ambil. Tu mana cerdik orang Yahudi. Tu ada sebut dalam kitab gapo tu. Itu helah yang mereka buat. Sebab itulah Ibnu Qayyim memperingatkan kepada kita di sini, walaupun ini ditujukan kepada orang Yahudi, orang Islam pun kena juga. Cuma ayat ni ada dalam surah Jumaat mengingatkan kepada kita antara benda yang dicuaikan pertama sekali oleh orang Yahudi adalah hari Jumaat. Ada orang Islam pun kena ingatlah. Kena fas'au ila zikrillah. Dan khutbah Jumaat tu hendaklah apa-apa yang mengandungi zikrullah. Maknanya Tok Khatib tu dia kena tahu nak bercakap dalam khutbah tu. Zikrillah ni maknanya kena sebut kalam Allah jugalah. Kalam Allah juga. Kemudian berkenaan dengan surah Jumaat ni, kalau kita tengok sebelum daripada ayat ni kan, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Orang Yahudi dia tidak dapat terima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul. Dan mereka anggap mereka itulah sebagai keturunan Nabi Ishaq. Nabi Yaqub sebagai orang yang mulia, sedangkan tidak. Kemuliaan ni bila Allah SWT tetapkan mulia, iaitu dengan cara ikut kitab dia. Kemudian perumpamaan anjing dalam surah Al-A'raf, ini pun ada kaitan juga berkenaan dengan hidayah Allah, kitab Allah. Surah Al-A'raf ayat 175 176. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Dia kena space tu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Wow, tu bukan bagi hidup tu mak silah. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, khabar berita seorang yang kami berikan kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu ia diikuti oleh syaitan. Syaitan tunggu selalu. Sebab saja orang itu tinggal ayat-ayat Allah, manusia itu tinggal daripada memerhatikan kekuasaan Allah. Bila mana manusia itu keluar daripada fitrah dia, fitrah mengakui agama tauhid, syaitan tunggu selalu. Maka jadilah dia dengan sebab godaan syaitan tadi dari kalangan orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya, darjatnya. Maknanya dengan kitab Allah ni seseorang itu jadi tinggi di sisi Allah, jadi mulia. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Maknanya dengan dia beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, dia boleh jadi orang yang tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi dia bermati-matian, cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsu dia. Mana dia lebih memilih dunia yang sementara dan dia ikut kehendak diri dia.
Nak jaga standard dia, maruah dia, kedudukan dia, macam-macam. Maka bandingannya itu seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya dengan termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Sumpah itulah ia. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Jadi ayat ni Allah SWT buat perbandingan berkenaan dengan orang yang mendapat ilmu daripada kita. Mana dia tahu tentang tauhid kepada Allah, tentang kekalnya akhirat dunia ni sementara, tetapi dia mengutamakan hawa nafsu, dan dia membiarkan dirinya itu disesatkan oleh syaitan. Jadi berkenaan dengan ayat ni, macam-macam pendapat ahli tafsir lah. Ada kata diturunkan kepada pendeta Yahudi dahulu. Ada yang kata ini diturunkan berkenaan dengan Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt ni dia orang yang sezaman dengan Nabi. Dia tak suka juga kepada penyembahan berhala. Lalu dia pun pilih nak cari agama. Dia merantau ke situ ke sini. Siapa pergi mana? Dia pergi Taif. Antara tempat dia pergi Taif. Bila mana Nabi SAW dibangkitkan, dia pun balik ke Mekah. Lepas tu dia tengok Nabi Muhammad, tak jadi ikut. Dia dengki. Seolah-olah dia tu nak dia sebagai Nabi. Walaupun pada mulanya dia tu tidak dapat menerima penyembahan berhala oleh golongan musyrikin Mekah. Lalu dia lari. Itu sebenarnya dia telah mendapat ayat Allah. Ayat di situ ditafsirkan oleh apa kita baca tu Ibnu Ashur. Ayat Allah tu maknanya Allah Ta'ala telah timbulkan dalam dirinya itu kesedaran, berfikir bahawa tidak mungkin Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam ni dia ada sekutu. Tak mungkin berhala-berhala yang diciptakan itu layak disembah. Jadi berdasarkan kepada bukti fitrah, dia mendapat ayat Allah. Jadi ayat Allah tu kami berikan kepadanya tu ayat-ayat kami, mana dia tahu tentang agama tauhid itu dah berdasarkan kepada fitrah. Lalu dia keluar daripadanya, tak sih. Dia keluar. Dia keluar maknanya dia daripada Taif pergi ke Mekah, kemudian dia lari ke tempat lain pula. Kalau dia duduk situ lama sikit dengan Nabi, mungkin dia dapat dengar sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah Ta'ala Al-Quran ni, maka dia menjadi orang beriman. Dah. Tapi dia fansalakha minha, dia lari. Insalakha ni, kalau kita tengok dalam kitab tafsir, insalakha ni mana tubik dengan payah. Maknanya kalau seorang tu dapat kebenaran, dapat hidayah, tahu tentang ayat-ayat Allah, dia nak tinggalkan agama tu, nak lari daripada fitrah, payah sebenarnya. Tapi dia lari juga. Perkataan insalakha ni digunakan oleh orang Arab untuk apa? Lapah. Lapah kulit kambing. Insalakha tu nak buat payah. Maknanya kalau seorang tu ada fitrah tentang tauhid, kalau dia tinggalkan juga, itu maknanya benda yang dia dia lawan fitrah. Payah tu. Payah nak terjadi sebenarnya lagu tu, tetapi oleh kerana dia tu membiarkan dirinya oleh kerana dia membiarkan diri dia itu dikuasai oleh hawa nafsu, oleh syaitan, maka dia pun buat lagu tu juga. Maka sebab itulah dia jadi orang yang sesat. Umayyah bin Abi Salt ni, kalau dia jadi Islam, tinggi darjat dia. Mungkin duduk sekali dengan as-sabiqun al-awwalun. Sekali dengan Abu Bakar, Umar, Osman ni. Tapi dia pilih kepada, dia memilih dunia tu. Sebab dia pun nak juga jadi Nabi rupanya. Jadi Allah SWT buat perumpamaan dengan sifat anjing di sini, dah.
Kalau kita tengok tafsir dia tadi, dia kata ada hasad deki. Mana hal ni pun panggil halobot. Hasad deki ni itu satu cabar daripada sifat tomok juga. Dia tak boleh terima, mana dia tu tidak dapat menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul, dia pun nak juga. Lepas tu dia rela dia jadi kafir. Dia dah andaikan dia itulah rasul yang diutus ke akhir zaman, tetapi tidak. Mungkin dia baca kitab Taurat, ada ramalan rasul tu akan keluar di Mekah tu. Ya. Tapi bila dia rasa dia tidak dipilih dan wahyu tu lebih dahulu diturunkan kepada Nabi, jadi dia pun tidak dapat menerima takdir Allah Ta'ala lagu tu, maka dia pun ada hasad dan tak mahu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata dengan buat perbandingan di sini, dia tu tamak seperti anjing. Anjing. Jadi sifat anjing ni banyaklah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, watak anjing tu macam mana, tetapi kita nak di sini sifat dia tu tomok halobo. Kemudian lain itu boleh bacalah. Jadi keadaan dia tu sentiasa menjulurkan lidah. Itu gambaran dia tidak mendapat apa jua manfaat kebaikan. Ibnu Qayyim pada sebut di sini, kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya. Muka surat 56 itu, sebagaimana ular bersaling kulit. Ular bersaling kulit ni tidak supaya kita saling baju. Mana payah tu. Payah nak bertukar kulit dia tu dah. Dan ular ni kalau dia saling kulit lemah. Kadang-kadang dia senduk kan? Dah. Senduk tu baikin, tapi kadang-kadang nampak dia tak baikin mana tu. Jalan tu dia lepas saling kulit. Maknanya payah tu seorang tu sebenarnya nak meninggalkan agama yang benar setelah dia tahu kebenaran. Kalau dia tinggal juga tu, maknanya dia mementingkan dunia. Berdasarkan kepada fitrah, memang seorang tu akan mengakui kebenaran Islam. Tetapi kalau dia pilih juga untuk tinggalkan Islam, tidak beriman, itu sebenarnya ada masalah lain. Jadi masalah dia ke apa? Cinta kepada dunia dan membiarkan hawa nafsu dia menguasai diri dia, ibarat seperti anjing yang sentiasa dalam keadaan tomok. Terjelas-jelas tu maknanya nak semacam lah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebut di sini kedudukan orang yang berilmu. Dia mendapat darjat di sisi Allah Ta'ala dengan sebab ilmu dia tu. Kemudian panjang tu tafsir satu demi satu lah, lafaz-lafaz yang terkandung dalam ayat tu. Walakinnahu akhlada ilal ard, dia cenderung kepada dunia tu. Banyak tafsir dia. Banyak tafsir yang disebutkan di sini. Kemudian hak akhir tu faqsusil qasas. Maknanya perumpamaan yang Allah SWT sebut di sini adalah perumpamaan, orang kata based on story. Ada cerita. Bukan benda yang Allah Taala buat sebagai khayal lah, tetapi ada cerita. Sebab Allah Taala kata faqsusil qasas. Bacakanlah cerita-cerita. Maknanya benda lagu ni dia berlaku semua sepanjang perjuangan nabi-nabi. Ada semua orang yang tahu kebenaran, tetapi dia berpaling tak ada. Kemudian nanti kalau di tanah Arab ni ada seorang hebat ni, nama gabul tak ingat dah. Dia ni hebat ni kata kalau dia tetap atas jalan yang lurus, jalan tauhid ni, dia hebat daripada bembas lagi. Tapi akhirnya dia jadi orang etis. Nama Abdullah ke apa nama ke apa tak ingat tu. Kitab dia banyak kitab dia. Dia cabar Tuhan. Orang Arab, Salafi asal. Sebab itulah kalau kata bekas Wahabi, orang tu bekas Wahabi ni, bekas kita tak pelik. Bekas Wahabi jadi aswaja tak pelik.
Kan? Tapi bekas Wahabi jadi etis, jadi mulhid, ada. Ada. Sebab apa? Ada masalah dalam dia tu. Dia tidak cuba memahami dengan mendalam hidayah Allah, dan dia tidak, kita kata, berpuas hati dengan wahyu yang dia tahu. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni dalam keadaan jelas. Jadi Allah Taala perintahkan supaya dibacakan cerita-ceritanya. Maknanya satu perumpamaan dan satu lagi cerita. Jadi cerita ni menjadi perumpamaan, dan cerita ni banyak berlaku. Tujuan dia supaya kita berfikir. Jangan jadi ginilah. Maknanya apa yang Allah SWT nak menyatakan kepada kita bahawa orang yang mendapat kebenaran ni, orang yang mengetahui perkara yang benar, maka hendaklah dia istiqamah. Kena tetap di atas ilmu yang benar, di atas tauhid, di atas perkara fitrah, dan hendaklah dia turut segala apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul dia. Dia kena yakin bila dia turut kehendak Allah dan Rasul tu, maka dia akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan janganlah dia dikuasai oleh hawa nafsu sehingga dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian perumpamaan yang berikut ni, perumpamaan tentang mengumpat dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ni seperti mana yang kita maklum, surah yang Allah Ta'ala mendidik manusia supaya berakhlak dengan sebaik-baiknya, bermula daripada akhlak kita dengan Allah, sehinggalah kepada akhlak dengan saudara kita. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya menyangka sangkaan yang dilarang, supaya kamu tidak menyangka buruklah, yang mana itu adalah dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Maknanya ada sangkaan ia tidak dikira berdosa. Sebab itu ada panggil korinah, ada tanda-tanda. Kita nak sekolah, ke mana baik ke dia dalam keadaan lagu tu. Perempuan tengah malam tu ambil pakai skop. Kita nak suka baik, mana tahu dia payah tu. Maknanya ada sangkaan sebahagiannya itu sifatnya dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu cuba mengintip. Seru atau sedar sikit, jangan tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu mengumpat setengah yang lain. Maknanya mula-mula kita ngumpat dengan dia, tentang orang tu. Orang ni bukan boleh harap ni, dia akan ngumpat pula kita ni. Lagu tu siping ngumpat ni. Kita sedap dia cerita hal orang. Pas orang tu dia tak cerita kau hak kita kepada orang lain. Kalau jenis perangai suka mengumpat ni, dia akan jadi lagu tu. Akhirnya yang tabba'dukum ba'dha. Hari ni dia kata kita dengan dia kata ke dia, esok tu dia kata kita tu pada orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Ni Allah Ta'ala mai perasaan. Mana kita ni kena ada perasaan sensitif sikit. Kamu suka ke? Kamu makan daging saudara kamu yang mati? Tak ada kita jawab, Allah Ta'ala jawab dah. Fakarihtumuh, pasti kamu tak suka. Jadi Ibnul Qayyim kata, perumpamaan ini jenis tamsil yang paling halus, paling indah, paling menarik ni. Iaitu perbuatan mencari maruah seseorang dengan perbuatan mencari daging.
Maknanya kita ceroboh maruah orang tu macam kita ambil daging, kita sayik, kita potong daging. Lepas tu potong tu pula untuk makan. Mana kita suruh sedap. Kita suruh sedap. Lepas tu dia tu pula mati. Dia tu mati tu gambarnya. Oleh kerana orang mengumpat kepada dia, dia mana tahu. Macam orang mati, tidak dapat membela diri, tidak dapat mempertahankan diri dia, tidak dapat membersihkan diri dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhihi. Bila kata akhi, macam adik-beradik, saudara sedaging. Maksudnya tak patut. Jadi setiap satu perkataan yang digunakan itu adalah macam yakul, makan. Makan tu maknanya dia rasa sedap. Tuhan tak kata ayuhibbu ahdukum ay yadriba, pukul. Dia tikam saudaranya, tidak, tapi di sini makan. Tidak, ayuhibbu ahdukum ay yu'ziya, menyakiti. Tak, tapi Allah Ta'ala guna yakul, maknanya orang yang ngumpak ni dia sedap. Sedap tu kalau kecek hau orang. Hak betul lah. Kau sedap kalau betul. Lepas tu nak sedap lagi buh perencah. Buh perencah ni jadi masuklah hak betul atau tak betul. Seterusnya perenggan kedua akhir tu dah, muka surat 65. Disebabkan si pengumpat asyik sekali menyelak maruah saudaranya serta suka dan gemar dengan perbuatan itu, maka dia diumpamakan dengan orang yang suka makan daging mayat. Saudaranya, sifat sukanya dengan perbuatan itu lebih dari sekadar memakan daging saudaranya. Lebih dari sekadar, maksud dia bukan makan saja, tapi segera sedap. Dia kurang licin di situ. Mana dia bukan hanya makan tetapi menikmati. Dia bukan hanya mengoyak tetapi makan. Bukan setakat makan, tapi dia tarik sesuatu, cari satu demi satu. Itu perumpamaan yang Allah SWT buat. Mana seolah-olah dia tu menikmati dengan perbuatan ni. Jadi Allah Ta'ala tanya, tak ada kita jawab, Allah Ta'ala jawab sendiri. Maknanya benda ni, benda yang tak patut dibiarkan. Jadi kena segera berhenti. Cara berhenti lagu mana? Bertakwa kepada Allah. Itulah ubat dia. Kamu takwa kepada Allah, jadi perbuatan ngupak tu dapat dihindari. Jadi kalau ngupak-ngupak tu sebenarnya waktu tu tak ada takwa dalam diri kita. Kemudian perumpamaan abu diterbangkan angin dalam surah Ibrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Ini satu lagi perumpamaan yang mana orang kafir itu tidak dapat manfaat daripada amal yang dia lakukan. Sia-sia amal orang yang tidak ada iman. Sia-sia amal orang yang dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala. Perumpamaan orang kafir terhadap Tuhannya itu, amalan mereka seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Abu tu nak agak apa? Waktu lah jeruk, marah demo apa ni? Jadi abu nak agak apa? Tak ada. Tak ada guna abu. Sebab orang nak agar tu, orang nak bara. Abu tak ada agak apa. Lepas tu abu tu pula ditiupkan oleh angin. Pada hari ribut yang kencang. Jadi natijah dia la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Kalau mereka buat tu tidak mereka perolehi sesuatu pun faedah daripadanya. Zalika huwa dhalalul ba'id, sia-sia amalan itu adalah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran.
Jadi asas kepada penerimaan amalan itu iman dan tauhid. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan keadaan ini seperti apa? Seperti Abu ni, mana dia hampa kecewa di saat dia memerlukan. Hari ini balik kepada surah An-Nur sebelum pada ni. Surah An-Nur ayat berapa tadi? 38, 39. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Tu cerita orang kafir itu, amalan mereka itu seperti fata morgana. Jadi bila tak ada asas, dia hanya jadi abu je. Sia-sia. Kemudian muka surat 70, perumpamaan pohon yang baik. Dalam surah Ibrahim, pohon yang baik ni Allah SWT buat perumpamaan berkenaan dengan ajaran tauhid. Ajaran Allah Ta'ala itu dia menghasilkan faedah yang besar. Boleh diharapkan. Ni abu tak boleh harap. Tak ada harapan. Dalam surah Ibrahim ayat 24-25, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi tujuan Allah Ta'ala buat perbandingan ni tazakkur, supaya kita dapat pelajaran. Alam tara, kamu tak fikir ke? Kamu tak fikir ke? Maknanya ini satu alam tara ni, jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Apakah kamu tak lihat? Lihat belaka, cuma tengok lagu mana? Jadi pertanyaan daripada Allah Ta'ala ni, supaya kita jangan tengok saja. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala buat perbandingan. Kalimah yang baik seperti pokok yang baik, yang mana akarnya itu kukuh dalam tanah. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi di langit. Ini bahasa Quran kan, dia sebut tak sebut ni asluha sabitun fil ard. Tak sebut, tapi kita boleh faham sebab Allah Ta'ala kata wa far'uha fis sama'. Kalau ayat ni mari panjang, asluha sabitun fil ard wa far'uha aliyun fis sama'. Tapi perkataan aliyun dengan fil ard tu tak ada. Sebab apa? Pada isyarat dengan sabit. Fil ard tak payah sebut sebab memadai dengan fis sama'. Tu Quran tu dia sebut satu sifat sebagai perbandingan, satu lagi perbandingan ni antara akar dengan cabang. Sifat yang ada pada akar tu tidak disebutkan sepenuhnya, tetapi hak tidak disebutkan sepenuhnya itu disebutkan pada cabang dan itu sudah mewakili pada isyarat-isyarat gitu. Tu bahasa Quran. Tetapi bila kita terjemah, kita kena kata asluha sabitun fil ard. Tuti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia mengeluarkan, mengeluarkan buahnya. Pokok itu sentiasa mengeluarkan buahnya tiap-tiap masa, yakni sampai musim dengan izin Allah Ta'ala. Cukup dengan baja dengan air dia tu. Dan Allah mengemukakan perbandingan. Perbandingan untuk manusia supaya manusia beringat, mendapat pelajaran. Jadi ajaran tauhid ni, mana ajaran tauhid kalimah yang baik. Maknanya Allah Ta'ala ibaratkan i'tiqad kita la ilaha illallah, itu seperti pokok yang kukuh, mana duduk dalam hati tu. Ajaran tauhid tu meresap dalam hati. Sampai masa keluar buah. Maknanya orang beriman, ini perumpamaan orang beriman yang ada kalimah tauhid, yang mengamalkan Islam itu, dia dapat memberi kebaikan setiap waktu. Setiap waktu yang diperlukan akan ada kebaikan daripada dia. Itu kesan daripada agama tauhid. Jadi pokok ni, ulama bahas dulu pokok tu pokok apa? Ada kata pokok khumur. Pokok khumur.
Orang Arab pokok kemur, kalau kita pokok nyo, gitulah. Jadi pokok yang baik tadi dah bertepatan dengan tauhid yang terpasak teguh dalam hati. Perenggan akhir muka surat 71 tu. Teguh dalam hati akarnya serta cabai itu, yakni amal soleh menjulang ke langit. Amal soleh tu banyak cabai-cabai Islam tu. Ayat ni dia ada kaitan juga dengan hadis itulah, hadis masyhur dalam Bukhari tu. Al-Islam bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha apa? Qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Merujuk hal ni lah. Jadi pokok ni sentiasa membuahkan amal soleh, maknanya ada manfaat. Orang tupai daripada kebaikan kita, dengan sedekah kita, dengan jariah kita, orang sentiasa dapat manfaat. Kemudian dalam ayat yang lain, muka surat 72 tu, Allah Ta'ala kata, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naiknya segala perbuatan, segala perkataan yang baik. Yang ni yang menegaskan iman dan tauhid. Dan amal soleh pula mengangkatnya naik. Maknanya diterima dan diberikan pahala. Jadi kalimah tauhid itu maknanya kalimah mengesahkan Allah, sebagai menafikan syirik. Kemudian cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam teka tu, kena dengan orang mukmin tu seperti pokok tamar. Kalau kita pokoknya boleh ambil manfaat belaka. Siapa purung tu boleh ambil manfaat purung. Tak sabuk, apa lagi? Lidi. Kemudian akar pokok tadi dah, akar pokok tadi asluha sabit. Jadi akar tu apa? Ilmu, makrifah, keyakinan. Batangnya adalah keikhlasan, cabangnya adalah amal. Mana Quran di sini menyebut akar dia saja dan juga cabai. Lepas tu cabai tu pula ada buah. Jadi macam mana ada akar, keluar cabai dan nak ada buah tu. Mana itulah isyarat kepada kena ada penjagaan. Jadi biizni rabbiha tu, kalau kita tanam pokok dengan izin Allah Ta'ala, pokok ni akan buah, maknanya kena ada usaha daripada kita. Dengan izin Tuhan, maknanya setelah kita berusaha lah. Maknanya di sini, bila kata iman yang ada dalam diri seseorang tu seperti pokok yang kukuh, maknanya kita sebagai orang beriman kena sirami pokok kita, kena jiru air. Jiru air tu gapo? Kita baca dah dalam tafsiran surah Ar-Ra'di tu dah. Perumpamaan dalam surah Ar-Ra'di pada minggu lepas tu, Allah Ta'ala ibaratkan hidayah ilmu tu seperti hujan. Seperti hujan. Jadi kita hendaklah siram hati kita tu dengan ilmu, dengan ayat-ayat Allah. Itu muka surat 75 paragraf akhir. Dah. Kena siram pokok. Lepas tu bukan setakat siram. Kita kena buang pula pokok-pokok lain yang tidak berguna tu, hak tak ada kaitan. Hak tidak habis baja situ. Pokok asal tak boleh baja, boleh baja ke hak reba tepi dia tu. Tak sil lagu tu. Jadi maknanya iman itu bila ada masuk dalam hati, hendaklah disuburkan dengan ayat-ayat Allah, dan segala hawa nafsu, segala godaan-godaan itu hendaklah diketepikan. Seperti mana orang tanam pokok. Jadi Allah Ta'ala sebut perumpamaan ini sesuai molek kepada orang Arab tu. Orang hari-hari tengok duk nanam tu. Kemudian lanjutan daripada tu, perumpamaan pokok yang tidak berguna. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisah. Ayat 26 ni, muka surat 78 tu merujuk kepada ayat 26 surah
Ibrahim. Hak ini sebagai lawan. Orang ia tidak ada kalimah tauhid dalam hati dia. Hak ada dalam dirinya itu adalah ajaran syirik, ajaran kufur. Yang mana ajaran kufur ni pokok rendah je. Pokok rendah je. Dah. Dia mudah dicabut. Mudah dicabut. Berbeza dengan orang ada akidah yang mantap, akar tu sabit, kukuh mendalam, payah nak dikeluarkan. Tetapi orang yang berpegang dengan ajaran syirik ni, dia sebenarnya tak ada hujah, tak ada keteguhan dalam kepercayaan dia. Malaha min qarar, tak tetap pun. Kemudian kalau kita tengok muka surat 79 tu macam-macam perumpamaan macam-macam tafsir yang menyebut syajarah khabithah, pokok tak molek ni. Pokok tak molek ni ada tafsir yang kata pokok hak menupai tu. Pokok nalu, pokok pitih tu. Lama-lama dia akan membunuh pokok hak dia tupai tu. Dia menupai, tapi dia bunuh pokok asal. Itu satu tafsir. Itu tafsir Ar-Rabi'. Ada juga setengah tu kata pokok ni pokok yang menjala. Tak tahu dia naik menjala. Tak. Jadi kata Sa'id bin Jubair bakali daripada Qatadah. Dia pokok ni memang naik, tetapi akhirnya dia akan belik pokok asal. Begitulah ibaratnya orang yang dalam paham syirik, orang yang kufur ni, ajaran dia tu akan membelik diri dia, membinasakan dirinya. Kemudian dalam bahagian ayat ni, ni muka surat 80 ni dah, Ibnul Qayyim dia panjang bahas tentang sabit tu. Sabit, teguh. Jadi teguh tu Ibnul Qayyim dia lanjutkan lagi dengan ayat satu lagi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Tu ayat berikut tu. Yusabbitullah, Allah Taala memberi keteguhan. Jadi pokok yang teguh ada, maknanya iman yang teguh ada dalam diri seseorang tu, Allah Taala akan teguhkan. Dengan syarat dia tazakur tadilah. Dia baca ayat-ayat Allah Taala, maka akan bertambah ilmu dia, akan bertambah dia tu sedar, mengingatkan diri dia tentang Allah SWT. Maka Allah Taala sebagai balasan, yusabbitullah, Allah Taala meneguhkan hati dia. Muka surat 80 tu ayat ke berapa tu? Allah menetapkan pendirian tu. Ayat 27. Ayat 27. Dengan kalimah yang teguh. Maknanya Allah Ta'ala meneguhkan pendirian orang beriman tadi. Jadi bila sebut yusabbitullah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah itu, muka surat 80 kita ni dah perenggan bawah sekali. Hal ini demikian kerana seseorang hamba sentiasa memerlukan peneguhan pendirian dari Allah. Maknanya kita sebagai orang beriman ni tidak perlu kepada perhatian daripada Allah Taala. Maknanya kita sentiasa berhajat kepada perhatian Allah, penjagaan Allah, keteguhan daripada Allah. Tidak boleh terlepas daripada perhatian Allah walaupun sekelip mata. Itu tak apa nak faham mana tu, meskipun sekadar sekelip mata. Dah. Maknanya kita ni sentiasa perlu kepada penjagaan Allah dan tidak boleh terlepas kita ni daripada perhatian Allah Taala walaupun. Sebab itulah dalam doa apa tu doa tu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang bersifat Hayy,
yang qayyum, yang mentadbir. Baikilah diri aku ni semua sekali. Wala takilni ila nafsi, jangan lock kat aku. Jangan biarkan aku ni kepada diri aku sendiri walaupun sekejap ya. Tak boleh. Maknanya kita mengharapkan penjagaan Allah Taala setiap masa. Itu yusabbitullah tu. Itulah orang panggil hidayah tasbit. Hidayah tasbit. Keteguhan atas siratal mustaqim. Kalau tidak, jika Allah tidak meneguhkannya, pasti iman. Langit dan bumi iman. Tak faham mana tu tak? Jika Allah tidak meneguhkan iman kita, jika Allah tidak meneguhkannya, pasti iman kita ni walaupun setinggi langit, walaupun terpacuk dalam bumi, kalau Allah Ta'ala tak jaga, akan cabut juga. Pokok tu tinggi mana pun, akan tumbang juga. Ini mengingatkan kita supaya jangan terpedaya lah dengan keadaan diri kita lah ni. Jangan kata kita belaka. Sebab itulah kita diajar baca la haula wala quwata illa billah. Sentiasa minta taufik hidayah daripada Allah. Kemudian muka surat 81 tu berkenaan dengan peneguhan hati. Jadi Ibnu Qayyim menyebut di sini bahawa peneguhan itu dari Allah Ta'ala. Cara dia kita hendaklah baca sama ayat-ayat Allah, terutamanya berkenaan dengan cerita para nabi yang terdahulu. Kena dengar nasihat. Kena dengar nasihat. Kemudian hadis muka surat 83 tu berkenaan dengan azab kubur. Berkenaan dengan azab kubur ni apa mari sini ni? Iaitu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, keteguhan iman daripada Allah, wa fil akhirah tu dalam kubur. Jadi dapat menjawab soalan muka nakir. Maknanya kalau orang tu ada keteguhan dalam ucapan tauhid tadi, dia hidup tu dapat keteguhan menghadapi cabaran hidup, dan dia mati dapat jawab soal muka nakir. Tu panjang tu. Panjang hadis tu. Honaknya orang beriman di dunia, maka dia dapat jawab. Orang beriman teguh imannya itu dapat jawab soal muka dan nakir. Muka nakir. Siapalah pada muka surat 91. Kemudian perumpamaan orang musyrik dalam surah Haji. Ini Ibnu Qayyim ni telitah kepada dia mungkin. Kalau tak ada kalimah tauhid dalam diri kita, maka tak ada siapa yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita ada kalimah tauhid, kita akan dapat keteguhan. Allah Ta'ala akan teguhkan hati kita. Jadi dalam ayat surah Al-Hajj ni, ayat 30-31, perumpamaan yang Allah SWT buat berkenaan dengan akibat buruk. Orang yang syirik ni iaitu tidak ada sebarang bantuan untuknya. Ibaratnya seperti dia tu jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkara dusta. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas. Maknanya kamu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Mengerjakan segala perkara-perkara haji, bagi menegakkan syiar tauhid tadi. Menegakkan syiar-syiar Allah dengan ikhlas, tanpa syirik. Mana haji tu untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Hanya untuk Allah. Tak ada disyirikkan kepada mana-mana benda. Tetapi sesiapa yang syirik kepada Allah, seolah-olah dia jatuh dari langit. Tinggi tu. Dalam keadaan tak ada kawalan. Lalu disambar oleh burung. Mana burung tu makan, sesat.
Habis itu, mati dia. Ataupun dia dihumpankan oleh angin ke tempat yang jauh, yang membinasakan. Mana dia jatuh hancur berkecai. Sahik tu maknanya hancur. Bahasa Arab dia panggil mashuk. Mashuk ke apa cikgu? Mashuk. Tak bedok mana. Mashuk ni bedok. Debu. Mashuk. Mana orang buat bedok ke? Hancur mula tu baru dia tapet muka tu. Mashuk. Sahik tu maknanya hancur. Tempat yang membinasakan, tempat yang mana kalau dia jatuh tu jatuh di batu-batu keras, hancur situ. Hancur berderai, berkecai. Mana dia jatuh tu, kalau burung nanti sambar dia, mana dia tidak dapat kawal. Orang kata daya graviti tu, kuat sangat menarik dia ke bawah. Dan dia tidak ada pilihan untuk jatuh di tempat yang selamat. Tak ada. Kalau dia nak buat apa? Maknanya tak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Maknanya di sini hanya senya orang yang beriman tu saja selamat di sisi Allah Ta'ala. Ayat dalam kitab ni tak pada payah. Boleh faham ni, baca sendiri ni. Kemudian perumpamaan berhala dalam surah Al-Hajj. Satu lagi. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhum dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Wahai manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan. Sesungguhnya, maka dengarlah. Syarat nak dapat hidayah dalam bab amsal ni, kena dengar molek. Istima', dengar dengan penuh perhatian. Sesungguhnya, orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, innal ladzina tad'un, sesungguhnya, yang kamu seru, sesungguhnya yang kamu seru selain daripada Allah, tidak sesekali dapat mencipta seekor lalat. Walaupun mereka berhimpun beramai-ramai, pakat kata, nak buat lalat seekor, tak dapat. Maknanya tak ada kuasa. Maknanya benda yang kamu seru tu, berhala yang kamu seru, tak ada kekuatan apa-apa. Dia tidak ada sifat mencipta. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, afama yakhluqu kaman la yakhluq. Adakah sama Allah yang khaliq itu dengan benda-benda yang tidak dapat mencipta apa-apa. Sebab itulah bukti khalq ni adalah bukti yang penting dalam bab akidah. Tidak dapat mencipta lalat. Mana lemahnya berhala itu. Tidak ada kuasa. Kemudian Allah Ta'ala agak sikit. Wa in yasluhum zubaba. Kalau ada lalat, maknanya kalau mari lalat aku cipta. Berhala tu boleh buat apa? Jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, lalat ambil gapo? Lalat ni bersama mana? Kalau ada walimah ke kek ke gapo dak. Lalat boleh ambil banyak mana? Sikit je. Nak menyelamatkan hak sikit pun tak boleh. Tak boleh. Kalau dia kata, sikit tak apalah ambil ke dia. Maknanya lemah tu. Mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Tidak dapat menyelamatkan. Kedua-duanya lemah belaka. Lemah yang meminta dari mendapat hajat dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Maknanya lemahnya manusia yang menyembah berhala dan lemahnya berhala daripada menyempurnakan hajat manusia tadi. Dua-dua tu lemah. Hak tu lemah, berhala lemah tak ada kuasa. Hak minta hajat tu lemah akal. Tadi nak mikir ni berhala batu ni. Bukan mendengar boleh bercakap. Jadi sebab itulah di sini Ibnu Qayyim kata, selayaknya hamba itu mendengar dengan teliti perbandingan ini. Perbandingan ini saja kau kena dengar teliti. Hal lain pun supalah. Sebab itu kita kata kaedah usul dalam bab memahami ayat-ayat amsal ni kena dengar dengan penuh perhatian. Semua ayat-ayat.
Jadi unsur syirik ni Allah Ta'ala nak keluarkan, nak bokeh tubik, jangan wiada walaupun sikit pun. Walaupun besar lalak pun. Muka surat 90 ni syarat jadi Tuhan. Kena ada kudrat ataupun mencipta. Boleh mentadbir, ada sifat hayy dan qayyum. Sebab itulah al-hayyul qayyum tu dikira sudah merangkumi tu sifat lain. Sifat al-hayyu hidup dan qayyum maha mentadbir. Kemudian dari segi perincian ni, at-talib dengan matlub ni ada kata berhala. Talib tu ada kata penyembah. Matlub tu yang disembah, dua-dua terlemah. Ada kata talib itu dhafa talib wal matlub berkenaan dengan lalak dan berhala. Berhala yang dicuri daripadanya itu makanan dan lalak yang mencuri makanan. Tu dia ada tafsirnya juga. Tu ada disebutkan muka surat 97. Tetapi hak lebih munasabahnya at-talib itu merujuk kepada manusia yang musyrik. Dan matlub itu berhala yang diminta hajat daripadanya. Perumpamaan orang kafir dalam surah Al-Baqarah. Mana orang kafir tidak dapat memahami, tidak cuba memahami seruan hidayat kepada mereka. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan bandingan orang-orang yang menyeru, yakni orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang pekak, bisu dan buta, dan oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Jadi perbandingan ini tentang apa? Orang yang berteriak. Mana pengembala itulah, pengembala kambing. Dia panggil kambing tu dengan bahasa sebuah kambing lah. Kalau buat perima, lari kambing dia. Dia panggil biri dia tu supaya ikut dia. Ikut dia tu untuk pergi ke tempat ragu lah. Jadi binatang tu dia faham lah. Dia faham. Ada ulama berpandangan bahawa orang yang berteriak dalam binatang itu ialah penyembah berhala. Dan yang dipanggil itu binatang ternak itu pula dianggap sebagai berhala yang disembah. Jadi berhala itu tak boleh dengar. Tak dapat dengar, tidak dapat melihat, tidak dapat berfikir. Jadi tasbih perumpamaan di sini, keadaan orang kafir ketika meminta dengan berhala adalah seperti keadaan orang yang berteriak meminta sesuatu yang tidak boleh mendengar suaranya. Ini satu tafsiran lah. Dia banyak khilaf yang disebutkan di sini. Siap orang bagi syair ni. Jadi tafsir satu tadi dah. Berhala yang diseru, berhala yang dianggap sebagai Tuhan itu, Tuhan yang palsu, dia seperti binatang yang mana dia dengar sahaja. Dia hanya mendengar sahaja seruan itu dan tidak dapat memahami apa-apa yang dikatakan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, orang kafir itu seperti binatang ternakan. Hak tak faham apa yang dikatakan kepadanya. Lepas tu hak seru tu adalah Nabi. Itu yang kedua. Hak seru tu Nabi. Yang disuruh tu orang kafir. Jadi orang kafir ni, bila dia tidak mahu mendengar dengan penuh perhatian, maka dia seperti binatang ternakan. Hanya tahu makan minum sahaja. Itu dua pendapat.
yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Cuma Ibnul Qayyim tak sebut, ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ni dia sesuai dengan siap ayat, konteks ayat. Soal ni Ibnul Qayyim tidak sebut ni. Iaitu apa? Perumpamaan mereka dalam bab ikut nenek moyang. Perumpamaan orang-orang kafir ni yang tetap mahu kekal di atas agama nenek moyang mereka, turut saja. Itu tidak ubah seperti binatang ternakan. Dia boleh dengar zahir suara saja. Bek dah. Panggil bek tu, dia ingat. Dia ingat ke apa? Rupuk dia daun kayu dia. Tapi beg kawan tu ada selit pisah. Meleh kambing, nak meleh. Dah. Jadi dia pun tunggu pada rujak tekuk. Dia kena sembelih kau tua dia. Mana dia tidak tahu sebenarnya. Hak dia tahunya tradisi nenek moyang mereka. Itu bandingnya. Jadi kalau kita tengok siap ayat ni, konteks ayat 171 ni, dia berkaitan dengan ayat sebelum tu, berkenaan dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrikin Mekah ni, mereka hanya turut saja apa yang menjadi tradisi nenek moyang mereka. Walaupun mari Nabi kata ni lah ma'anzalallah. Dia ni kata nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kita hanya turut apa yang kita biasa dah. Kita tahu, hak mana kita tahu, kita tengok nenek moyang kita hak ni, kita biasa lagu ni, hak ni lah. Hak kamu bawa wahai Muhammad sebagai daripada Allah tu, kita tak sih. Jadi mereka tu hanya ikut seruan nenek moyang mereka tanpa mereka fikir akibat buruk. Yang mana nenek moyang mereka tu berada di atas agama syirik jahiliyah, tetapi hak Nabi bawa tu agama tauhid, mereka tak sih dengar. Jadi mereka hanya turut panggilan sesat saja. Sedangkan memanglah walaupun orang tu semua berhala, dia dapat manfaat duniawi, tetapi sebenarnya kemusnahan, kebinasaan. Ibarat seperti kambing-kambing tadi, dah dia ingat sama-sama tua dia panggil pakai rupuk. Satu hari dia gemuk tak? Ya. Kemudian perumpamaan satu lagi ni berkenaan dengan perbelanjaan di jalan Allah Taala. Ini kita sebut dah ni mukadimah perbincangan kita minggu lepas ni. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Benih sebutir, biji sebutir tu, biji gandum sebutir dapat menumbuhkan satu pokok, yang mana pokok tu ada 7 tangkai. Satu tangkai tu ada 100 biji pula. Maknanya amalan ikhlas. Sedekah yang ikhlas, Allah Ta'ala akan gandakan pahala dengan berganda-ganda. Liman yasha, mengikut yang Allah Ta'ala kendaki. Yang ini berasaskan kepada ikhlas orang tu dan mana dia letak. Paling banyak dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi di sini dalam ayat ni penting keimanan dan keikhlasan. Walaupun besar sebutir padi, sebutir gandum, tetapi bila dijaga, dibuat dengan ikhlas, dengan hati yang teguh, maka itu besar pahala dia. Kemudian ayat satu lagi. Ayat satu lagi ni dia tak mari dia punya teks tu. Ibnu Qayyim sendiri tak mari teks tu. Tapi kita kena tulis lah. Dia ada satu lagi ni berkenaan dengan infak ni. Infak ni. Itu pada ayat 265 surah Baqarah. Ni muka surat 105 buku kita ni. Perumpamaan bagi derma sebegitu adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Tu.
Ini merujuk kepada ayat 265. Tu, 265. Penterjemah kita ni Ustaz Marwan ni, dia awak mari dalam nota kaki tu. Terjemah tu. Bandingan orang yang membelanjakan harta dia di jalan Allah Taala dengan teguh, untuk mendapat redha Allah dan dengan keteguhan, seperti satu kebun birabwah, berada di tanah yang tinggi. Taif lah, di Taif tu, pak sejuk, tinggi tu, dah. Asabaha wabil, ditimpa dengan hujan yang wabil, hujan yang tak apa lebat mana, hujan renyai-renyai, dah. Maka keluarlah hasil berganda. Fa in lam yusibha wabil, dah. Kalau tak timpa oleh hujan yang renyai-renyai, gerimis pun jadi dah. Cukup dah bagi dia. Mana lagu tu lah. Itu ibaratnya kalau kena tempat yang subur, dah. Maknanya amal yang berpunca daripada hati yang teguh ni, bila orang tu ikhlas, mardatillah tu, dah. Dalam ayat tu dia kata, ayat ni kata ibtigha mardatillah. So, nak dapat redha Allah. Bukan sekadar lepas tanggungjawab dah. Tapi cari redha Allah Taala. Yang kedua, tasbitan. Tasbih ni, mana kadang-kadang kita widerma, kita widerma ni pada seorang tu. Dah, kita motosikal ada 3 tu dah. Tengok duk sebab gitu. Mari juga nyesal aku bagi dah. Ugah kalah kita. Mula-mula bawi dah. Tu maknanya kita sudah tergugak dah. Tasbih ni, mana kalau dia bagi pun macam mana keadaan penerima tu, dia tak kisah. Tetap dia berusaha untuk bagi. Cuma tak lelak gitulah, kena tanya khabar juga dah. Dia mau buat nego ke tidak dengan motosikal tu. Ayat di sini tasbih itu dia sentiasa meneguhkan diri dia daripada hilang keikhlasan. Sebab kadang-kadang nak tubik. Ada nak kata dah. Dalam bentuk mengungkit ke, kadang-kadang ada nak tubik tu, nak kata macam-macam, tapi dia jaga. Jadi itu ibarat orang yang menanam di tempat yang tinggi. Tetapi kalau seorang tu dia membiarkan dirinya dengan mengungkit, hilang keikhlasan dah, dia merungut, maka Allah Taala mari ayat yang ke-266 ni. Ayat tu dia kena tambah sikit. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Dia kena tambah. Ayawaddu tu kena bakilah, buka Quran balik. Adakah seseorang itu suka kalau dia mempunyai kebun dari pohon tamak dan anggur dah, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan. Bukan setakat khemar, anggur dah, ada belaka. Buah ting, buah apa lagi, buah delima. Lepas tu dia pun tua dah. Dia sudah tua dan mempunyai anak cucu yang masih kecil. Nikah lambat. Contoh dah. Umur 50 tu atas anak pasti lagi. Tiba-tiba mari angin, habis. Ada kebun dia. Jadi Allah Ta'ala gambarkan lagu mana? Biasanya orang tua ni dah. Orang tua, dia anak besar-besar dah. Tapi orang tua ni, tua kebun ni, dia tua, anak kecil lagi. Anak kecil lagi. Dah. Lepas tu dia ni bila tua, tak cakap dah nak buat kerja. Nak nyaku, dah. Nak sirai rupuk, nak sirai pokok, tak urut. Nak ukah, ambil buah pun tak urut. Adanya anak kecil. Jadi nak gambarkan bahawa dia uzur, lepas tu nak suruh ke kerja pengurusan ladai tak di kebun tadi kepada anak kecil lagi. Lepas tu dalam keadaan berhajat belaka tu. Nak sekolah, nak masuk EU ke apa, tiba-tiba mari api membakar kebun dia. Nak agak apa tak ada. Nak buat kerja sendiri tak cakap, nak suruh
Hok hanya kecil-kecil ni kerja tak boleh. Maknanya lagu tu lah. Orang yang telah lama dah infak fi sabilillah derma, tiba-tiba dia ukit. Dia ukit. Ataupun dia menyesal kau apa semua, maka hampalah dia. Sia-sia pahala yang dia buat. Itu perumpamaan yang Allah SWT buat. Kemudian satu lagi, muka surat 108 itu, dalam nota kaki 28 tu, ayat 264. Tu gambaran orang yang derma dengan riak. Hak tadi, contoh tadi, hak kebun kecil tu, hak kebun tinggi tu dah, orang yang benar-benar ikhlas, jaga. Maknanya orang hak keluar infak fi sabilillah ni, dia kena jaga keikhlasan sebelum dia beramal, tengah-tengah dia beramal, dia selepas. Selepas tu dia kena jauhi ungkit, menyesal kau gapo kau terpengaruh dengan apa, kadang-kadang orang hasut ada dia, bolawi kau dia tu ni, pi kau lain pula. Macam-macam hasutan tu. Jadi ayat 264 ni dia balik kepada kaedah infak tu. Maknanya dia pertama sekali dia kena ikhlas. Sebelum infak dia kena ikhlas, lepas daripada infak dia kena jauhi ungkit. Ataupun dia menyakiti orang yang dia derma tu, kata derma tolong semacam dah derma tapi lagu tu kawan tu serah hatikan dah. Jadi bandingnya macam mana? Hujan yang lebat. Hujan yang lebat menimpa batu keras licin, lepas tu atas batu tu ada tanah. Jadi sedekah itu seperti tanah. Kalau ada atas batu. Jadi bila hujan lebat, tanah tu akan hilang. Sedekah tu hilang. Jadi sedekah tu mari daripada siapa? Orang yang tidak ikhlas, yang mana hatinya tu keras. Sebab itulah Allah Ta'ala buat perumpamaan batu tu. Mana batu tu menggambarkan orang yang bersedekah tu tak ikhlas. Bila mari hujan, hilang. Bila mari ujian sikit, dah. Maka dia pun menunjuk-nunjuk dan juga dia mengungkit. Itu 109. Kemudian 110, perumpamaan orang yang orang kafir ni, yang membelanjakan harta mereka untuk lawan Islam. Tadi perbelanjaan tak ikhlas. Orang mukmin tak ikhlas, riak, mengungkit. Hak ni orang kafir yang membelanjakan harta mereka itu liyasuddu an sabilillah, untuk menyekat manusia daripada jalan Allah. Jadi Allah SWT sebut di sini tak ada guna. Tak ada guna harta mereka itu dan juga anak pinak untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Jadi kita ambil rengkah-rengkah, ambil ayat 117. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kama salirihim fiha sir asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'alakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Orang yang membelanjakan harta dia di dunia ni seperti angin yang membawa udara yang sangat sejuk yang menimpa tanaman kaum yang menzalimi diri mereka sendiri lalu binasa. Itu ibarat kepada orang kafir yang membelanjakan harta mereka untuk melawan Islam. Jadi perkataan sir itu dia ada dua tafsiran. Satu, sejuk yang membinasakan. Satu lagi, api yang membakar. Jadi tujuan orang kafir ni adalah untuk menyekat manusia dari jalan Allah. Sebab orang ni orang kafir himpun dana ni lawan Nabi dalam peperangan Uhud ni, setelah daripada kalah dari peperangan Badar. Ini boleh tengok ayat Al-Anfal 36. Kemudian 112, perumpamaan hamba yang dimiliki hamba seorang tuan ramai. Maknanya betapa tercelanya syirik. Ibarat seperti seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi, yang mana mereka tu macam-macam perangai. Tak nak laku. Macam kita kata dah, orang yang semua berhala ni.
Dia telah mengabdikan diri kepada berhala, ada 10 berhala. Berhala ni pulut kuning. Hak ni ayah panggil. Hak ni pisah. Macam-macam laku no. Cakap layan. Aduh. Maknanya masing-masing daripada Tuhan tu nak macam-macam benda. Yang berbeza-beza. Jadi di sini seorang hamba yang dimiliki oleh seorang Tuhan mana lebih baik lagi daripada seorang hamba yang dimiliki oleh ramai Tuhan. Jadi sebab itulah kita sebagai orang mukmin yang tauhid kepada Allah Ta'ala ni kena jadi hamba Allah Ta'ala sahaja. Jangan jadi hamba kepada banyak benda. Sebab apa? Sebab dalam bab ketuhanan ni dia tidak boleh ada berkongsi. Kalau kongsi ya bala sipir dia. Kalau kongsi ya bala. Jadi Allah Ta'ala dia tidak pernah berkongsi kuasa dia dengan mana-mana makhluk. Kemudian terakhir ni dah. Terakhir ni ayat kita biasa dengar, tak imam baca dalam semaya subuh. Allah Ta'ala buat perumpamaan isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Yang kedua, isteri Fir'aun. Dan yang ketiga, Maryam. Hak tak ada suami. Jadi kita kena ingat surah Tahrim ni surah tentang keluarga. Keluarga Nabi. Kehidupan berumah tangga. Dari awal lagi Allah Ta'ala peringat pada Nabi berkenaan dengan janganlah cinta kamu kepada isteri itu menyebabkan kamu mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Jadi Allah Ta'ala buat perbandingan mengingatkan kepada isteri-isteri Nabi ni dan juga orang-orang mukminat ni, begitu juga orang-orang mukmin lelaki, bahawa wanita ni ada macam-macam keadaan dia. Yang penting dia kena taat kepada Allah dan Rasul. Sama ada dia ada suami seperti Asiyah, yang mana imannya itu dapat menyelamatkan diri dia. Dan satu lagi, seorang perempuan ni dia tak boleh gantungnya untuk lelaki. Walaupun isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, mereka tu nabi, walaupun isteri Nabi Nuh tu Nabi Nuh tu walaupun Nabi Nuh tu nabi, Nabi Lut tu nabi, tapi oleh kerana tidak beriman mereka berdua, isteri mereka tu tidak beriman, tak ada manfaat juga. Tak itu iman. Asiyah isteri Firaun dapat jaga diri dia. Maka dia selamat. Jadi keadaan satu lagi wanita yang tak ada suami. Itu Maryam. Bila mana dia jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, maka dia pun boleh selamat. Dunia dan di akhirat. Jadi yang penting seorang itu mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia menjaga sifat-sifat tadi. Menjaga sifat-sifat. Orang perempuan ni dia kena jaga sifat ni. Ayat yang kelima. Khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat taibat abidat saihat saihat. Surah At-Tahrim, surah ni. Surah At-Tahrim ayat yang kelima. Maknanya orang perempuan lagu tu dia kena jaga sifat diri dia. Tetapi ketua keluarga orang lelaki dia kena jaga ayat yang kena. Jadi ada 3 kategori wanita. Cuma hak tak sebutnya suami isteri mukminah. Untuk lelaki suami mukmin, isteri mukminah tak sebut. Tapi ada dah atas-atas. Cuma hak contoh tu, maknanya kamu suami isteri kena mukmin mukminah. Jangan jadi siapa isteri Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu tak sahnya. Tapi kadang-kadang seorang tu ada keadaan dia wanita tu baik tapi untuk lelaki tak baik, macam mana? Itu ada panduan daripada keluarga Asiyah. Apa raya setakat itulah. Daurah kita kita sebut-sebut tu tapi boleh baca tu. Kalau boleh faham depan-depan tu, hak belakang ni insya-Allah boleh faham juga. Boleh baca sendirilah. Jadi itu setakat saja daurah kita pada pagi ni.
Apa yang baik daripada Allah SWT, dan apa yang kurang, silap, salah, tersasul, terkasar bahasa tu, minta maaf lah. Itu kekurangan daripada diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.